Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengizinkan perjumpaan kita sekali lagi pada malam ini untuk kita menyambung tafsiran surah Al-Qiyamah pada subuh pagi tadi. Jadi kita dah melihat tafsiran ayat pertama sehingga 15. Tetapi tafsiran tu tafsiran secara rambang je lah, belum secara detail. So malam ni insyaAllah kita akan masuk tafsiran agak detail sedikit lah, berkenaan dengan ayat-ayat yang kita pun telah bahas pada subuh pagi tadi insyaAllah. Jadi kita lihat pada ayat yang pertama semula, di mana ayat yang pertama dalam surah Al-Qiyamah ini Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, dia kata la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Maksudnya, aku, kata Allah Ta'ala, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah. Maksudnya bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah daripada mati. Maknanya Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat dan dengan suara hati nurani yang menyesali diri kerana kecuaian bahawa manusia akan dibangkitkan semula. Jadi dalam ayat pertama dan kedua ni Allah Ta'ala pertama bersumpah dengan nama kiamat, hari kiamat. Yang kedua Allah Ta'ala bersumpah dengan nafsul lawamah. Maksud dengan nafsul lawamah ni ialah hati nurani. Timbulnya perasaan dalam sanubari hati nurani manusia itu, di mana manusia menyesal di atas segala kelemahan-kelemahan yang berlaku ketika mereka hidup dalam dunia dahulu. Jadi pada masa itu terdapat dua golongan yang bersalah. Satu golongan yang beriman dan aku tidak beriman. Yang beriman akan masuk syurga, yang tak beriman maka masuk neraka. Jadi dua golongan ni kan, yang satu lagi ialah golongan munafik lah. Dia ada tiga golongan munafik. Jadi ada tiga golongan. Jadi golongan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka menyesal di atas orang kata segala kecuaian mereka, di atas segala pelanggaran hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala ketika hidup di dunia dahulu, dan mereka sibuk dengan kehidupan dunia saja. Golongan yang kedua adalah golongan yang beriman pada Allah, yang mana golongan ini pun menyesal di atas kelemahan dan kealpaan dan kecuaian mereka. Mereka tahu benda itu adalah benar, mereka tahu adalah syurga itu adalah benar, mereka tahu mati itu adalah benar, mereka tahu bahawa soal jawab dalam kubur itu adalah benar, tetapi mereka dilalaikan dengan perkara-perkara lain sehingga kurang beramal. Mereka bukan tak beramal, mereka kurang beramal. Jadi mereka masuk syurga. Cuma bila tengok dalam syurga itu banyak lagi tingkatan-tingkatan yang lain, nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi mereka pun menyesali. Itu dikatakan nafsul lawamah. Mereka menyesali di atas segala kelemahan dan kekurangan mereka. Baik. Kemudian dalam ayat ini, ayat pertama dan kedua tidak dinyatakan kepada jawapan daripada sumpah. Kerana dalam frasa ini, ayat yang berikutnya menunjukkan kepada kandungan jawapan tersebut. Jadi ayat pertama yang kedua ni di ayat sumpah, dan di situ tidak ada jawapan. Jawapannya lah pada ayat yang ketiga. Ayat ketiga dan juga ayat seterusnya. Dalam ayat ketiga Allah telah sebut, dia kata ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka. Tulang belulang. Kan? Amzah di sini ialah amzah istifham inkari.
Hamzah ni dia macam-macam hamzah lah. Hamzah ni mana pertanyaan. Ayah sabul insan, adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dan tak diimpunkan akan tulang belulang mereka. Jadi istifham tu merupakan istifham inkari nama dia dalam bahasa Arab lah. Kemudian di samping itu bersumpah dengan sesuatu adalah satu tanda perhargaan terhadapnya. Allah Ta'ala memang boleh bersumpah dengan apa saja yang dia mahu daripada ciptaan dia. Dia suruh sumpah Allah Ta'ala pada hari kiamat menambahkan lagi penekanan tentang wujudnya hari kiamat. Jadi apabila Allah Ta'ala bersumpah tentang hari kiamat, maka nak nyata pada kita tentang penekatan tentang kewujudan kiamat. Macam yang pagi tadi saya nyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak akan bersumpah dengan kata sebarang sumpah tanpa ada disebutkan kepentingan perkara tersebut. Dan benda yang tak wujud, buat apa nak sumpah? Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan benda yang wujud. Itulah akan datanglah wujudnya, itulah hari kiamat, hari kebangkitan. Dan Allah Ta'ala nak tekankan benda itu adalah benda yang sangat penting, benda yang serius, yang kita kena ambil perhatian bahawa kehidupan kita ini pasti akan berakhir. Satu hari nanti kita akan meninggal dunia. Dan realitinya kita nampak kan, orang-orang yang sebelum daripada kita ada ramai yang telah meninggal dunia, yang telah kembali ke alam barzakh kan, ke alam baqa, yang mana suatu hari nanti kita pun akan menyusul mereka juga dah. Macam tu. Tak boleh lagi tuan-tuan. Baik, kemudian apabila sumpah itu digandingkan dengan nafsul lawamah, menunjukkan bahawa maksud hari kiamat itu ialah memaparkan situasi kejiwaan manusia. Mana ada di kalangan manusia itu yang peringkat-peringkat kegembiraan, ada pula yang peringkat kecewa. Jadi Allah Ta'ala kenapa digandingkan dengan nafsul lawamah? Nafsul lawamah tadi ialah hati sanubari manusia itu yang menyesali di atas segala kelemahan-kelemahan dan kurangan mereka, sama ada beriman atau tidak beriman ketika dunia. Masing-masing menyesal lah. Terutama sekali orang yang kafir lah, mereka lagi menyesal. Orang yang munafik, mereka lagi menyesal. Orang beriman menyesal juga di atas kekurangan amalan mereka, amalan soleh mereka. Jadi Allah Ta'ala menggandakan, menggabungkan dua elemen penting. Pertama, kiamat. Yang kedua, nafsul lawamah tadi. Digandingkan dua untuk memberikan satu infak ataupun kesan yang besar kepada orang-orang yang beriman pada Allah, supaya mereka berfikirlah. Gitu. Baik, kemudian namun maksud yang sebenar ialah menghimpunkan dua-dua elemen tersebut. Seperti mana Al-Qatadah menyatakan bahawa dengan lain perkataan, Allah Ta'ala akan mengumpulkan segala tulang belulang, kemudian menghidupkan mereka semula dan akan disoal siasat untuk diberikan balasan. Jadi bila kiamat maksudnya hari kebangkitan. Bila hari kebangkitan adanya maknanya tulang belulang tubuh-tubuh manusia yang telah pun hancur, berkecai menjadi tanah, kan ditaupkan semula untuk diberikan balasan terhadap amalan-amalan yang lakukan tadi. Mana digabungkan dua elemen, mana elemen kiamat dan juga elemen kebangkitan. Kemudian As-Samasiri menyebutkan bahawa lumrahnya orang beriman demi Allah Ta'ala sentiasa dilihat menyesali diri kerana apa yang telah mereka katakan, atau apa yang telah mereka makan, dan apa yang dibisikkan dalam hati mereka. Manakala orang yang buruk perangai, buat apa sahaja mereka tak menyesal. Itu bezanya. Cuma ada perbezaan dalam dunia ni tuan-tuan. Ada perbezaan orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang yang beriman kan, mereka kalau melakukan sesuatu kesilapan, kesalahan dan sebagainya, mereka akan cepat menyesal kan, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, istighfar pada Allah, dan segeralah memperbaiki diri itu. Tetapi orang yang tidak beriman, orang yang ingkar pada Allah kan, diumpamakan macam orang kata, kalau kita cakap pada dia tu melantun balik lah. Mana hati itu, hati mereka tu sekeras batu. Gitu. Telinga mereka tu macam ada satu sumbatan, tersumbat telinga. Kita cakap macam mana pun kan, buat tak tahu je, wadah je kan.
Maknanya hatinya tu dah hitam lah, dah pekarat. Allah Ta'ala kemungkinan besar Allah Ta'ala telah menutup pintu hati mereka. Makna apa sahaja peringatan-peringatan, ayat-ayat Quran, hadis yang kita ingat pada dia tak tahu je. Macam tu. Ini yang susah itu kan. Macam tu. Sedangkan orang beriman, sedikit saja kita cakap pada mereka, mereka akan cepat terasa dan akan cuba berubah. Perbaiki diri pada semasa ke semasa, insya-Allah. Kemudian Sa'id Al-Jubair ada menyatakan bahawa aku bertanya pada Ibn Abbas tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, la uqsimu biyaumil qiyamah. Lalu Ibn Abbas berkata, Tuhan bersumpah dengan mana-mana makhluk yang dia mahu bersumpah. Ini kata Sa'id Al-Jubair. Sa'id Al-Jubair dia tanya pada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, apakah maksud dengan firman Allah Ta'ala la uqsimu biyaumil qiyamah? Maksudnya Allah Ta'ala bersumpah dengan mana-mana makhluk yang dia nak bersumpah. So Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan mana-mana saja yang dia nak bersumpah. Itu pulanglah pada Allah Ta'ala sendiri. Kemudian kata Al-Farab, sama ada seorang itu di kalangan orang baik maupun orang jahat, masing-masing mengkritik diri mereka sendiri. Orang yang baik mengkritik diri mereka kerana tidak memperbanyakkan kebaikan. Manakala orang jahat mengkritik diri mereka kerana tidak mencegah diri mereka daripada kejahatan. Ini kata Al-Farab. Sama ada orang beriman ke orang tak beriman, masing-masing akan kritik diri. Kan, kritik diri. Kalau apa lagi kalau orang beriman memang dia kritik dirilah. Dia tengok balik kan di mana kekurangan dia, kelemahan dia. Ya Allah, minta dia akan segera kembali pada Allah. Bertaubat Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala maafkan kesilapan dan kesalahan dia. Sedangkan orang kafir kan, mereka juga ada yang mengkritik diri mereka. Tapi lepas tu macam tu jugalah. Tak ada perubahan. Mereka tetap engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya bahawa makna yang lebih hampir dengan zahir at-tanzir, mana pengertian zahir kepada turun ayat ini ialah suara hati yang menyesali diri sendiri, baik terhadap yang baik maupun yang jahat. Ia menyesal di atas apa yang dilakukan. Menyesal. Kan? Sikit sebanyak dia mesti menyesal. Itu sifat orang beriman. Orang yang kafir yang kepada Allah, dia tak ada menyesal apa-apa. Memang dia keras hatilah. Susah nak menerima teguran, nasihat. Tengoklah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ini antara contoh kafir Quraisy Mekah pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan mereka juga kata mengambil kadang-kadang beberapa tindakan. Ada yang tahap nak membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga masanya mereka meletakkan perut unta kepada belakang baginda Rasulullah sallallahu. Ada masanya mereka nak himpapkan batu yang besar kepada belakang Nabi dengan tujuan untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu. Jadi itulah antara sifat keingkaran mereka kepada dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita lihat pada ayat yang ketiga dan keempat. Ayat sabal insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Maksudnya patukah manusia yang kafir menyangka bahawa mereka tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang. Bukan sebagaimana yang disangka. Bahkan kami berkuasa menyusun semula dengan sempurna akan jari mereka. Maknanya, adakah manusia merasa ragu tentang keupayaan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan segala tulang belulang yang telah pun hancur, ada yang menjadi tanah, kemudian Allah Ta'ala menciptakan semula seperti makhluk yang baru. Jadi Allah Ta'ala pasti akan mengumpulkannya. Bahkan Allah Ta'ala berkuasa ketika hari kiamat, hari kebangkitan, mengembalikan semula tulang belulang yang terpisah-pisah, tulang-tulang kecil dan bahagian yang halus, dan tulang yang di hujung jari, dan juga sendi-sendi. Nampak? Kerana pada kita ni kita ada banyak ruas. Kan ada menyatakan bahawa kita ada 360 ruas kita punya tulang tu kan. Mana sambungan-sambungan pada tulang ni namanya ruas. Jadi kalau nak nyata pada kita bahawa
Kalau Allah Ta'ala tu mampu menyusun benda-benda yang kecil, sudah tentu Allah Ta'ala boleh menyusun benda-benda yang besar. Dia yang payah susun lah benda kecil, benda halus, benda susah nak susun. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bala qadirina ala an nusawwiya bananah, bahkan kami mampu menyusun akan segala jari jemari mereka. Salah satu daripada keajaiban Allah Ta'ala mencipta makhluk ini ialah lihat pada jari dia, pada ibu jari. Pada ibu jari kita terdapat ada cop jari. Dan masing-masing dalam dunia ni berbeza-beza dia punya bentuk ataupun garisan pada jari dia, ibu jari dia. Itu sebabnya kalau orang macam pihak berkuasa ataupun forensik dan sebagainya, kalau mereka nak menangkap pesalah-pesalah, jadi mereka akan tengok pada cop jari lah, kesan-kesan jari yang ada pada tempat kejadian tersebut. Kerana manusia ini mempunyai setiap orang mempunyai berbeza dia punya cap jari dia. Walaupun orang itu contohnya kembar seiras, sebiji, sama je. Walaupun kembar seiras, tetapi dia punya garisan cap jarinya, ibu jarinya adalah berbeza di antara satu sama lain. Nampak? Inilah antara keajaiban Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya justru pihak yang mampu menghimpun dengan sempurna jari jemari dan sendi yang kecil serta lembut sudah pasti mampu untuk menghimpunkan tulang berulang dan sendi yang lebih besar. Disebut secara khusus al-bananah, jari jemari, kerana dia adalah bahagian anggota terakhir sebagai pelengkap kesempurnaan jari jemari. Kesempurnaan penciptaan bahagian ini melambangkan kesempurnaan penciptaan seluruh anggota. Nampak? Jadi kalau jemari-jemari itu, jemari orang itu sempurna, cantik, lawa jari jemarinya, maka dia juga akan membawa kesan juga kepada tubuh badan, efek dia. Kalau jari jemari dia cantik, lawa, mulus dan sebagainya, maka sudah tentu orangnya pun cantik, orangnya lawa lah. Macam tu. Baik, kemudian kita lihat ayat yang kelima. Dalam ayat kelima Allah Ta'ala sebut, dia kata bal yuridul insanu yafjuru amamah. Bal yuridul insanu yafjuru amamah. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka meneruskan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka meneruskan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat itu tentang semacam peralihan tema pengucapan yang menampilkan suatu makna yang lain, yang bahawa manusia berkenaan sebenarnya mahu terus-menerus melakukan kejahatan. Said Al-Jubair pernah menyatakan bahawa ia lebih mendahulukan berbuat dosa dan sebaliknya suka menangguhkan taubat. Dia mendahulukan dosa dan melewatkan taubat sehingga mati dalam keadaan jahat dan dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya bahawa keinginan manusia beriman pada hari kebangkitan lahir daripada dua kekeliruan. Jadi kenapa di kalangan manusia ni ada yang tidak beriman kepada hari Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat? Dia ada dua faktor lah. Salah satu pertama, keinginan seseorang untuk meyakini bahawa bahagian-bahagian diri mereka yang sudah terpisah boleh dicantum dan dikumpulkan semula. Yang kedua, sikap tergesa-gesa atau kurang berhati-hati, yang ini memukiri hari kebangkitan dengan perasaan menurut nafsu dan cenderung pada tabiat yang buruk. Ini antara dua sebab lah. Jadi dua sebab kenapa manusia ni mereka tak beriman pada hari kiamat. Okay. Yang pertama, mereka tak percaya dengan hari kebangkitan itu. Mustahil Allah Ta'ala akan menyusun semula kan anggota tubuh dengan manusia. Pada anggapan mereka lah, mustahil Allah Ta'ala akan menyusun semula tulang-tulang mereka, jari jemari mereka dan sebagainya. Mustahil. Disebabkan oleh kepercayaan itu, maka mereka tak percaya dengan hari kebangkitan. Yang kedua, dorongan nafsu untuk buat maksiat, untuk terus buat maksiat dan juga kemungkaran. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat kelima tadi, bal yuridul insanu yafjuru amamah. Bahkan manusia yang engkau sentiasa suka meneruskan perbuatan maksiat, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada dua lah, dua elemen penting, dua faktor penting kenapa
manusia itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Pertama tadi, mereka tak percaya bahawa tubuh badan mereka akan dicantumkan semula. Mereka tak percaya. Yang kedua, dorongan nafsu nak buat maksiat. Nak kata membolot harta kekayaan sebanyak mungkin lah di dunia ini. Dan mereka kalau boleh, mereka nak hidup 1000 tahun lagi lah. Dan tak, kalau boleh tak nak mati lah sampai bila-bila. Mereka nak kekal hidup dalam dunia ini sampai bila-bila, tetapi hakikatnya mereka akan mati juga. Masya Allah. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang seterusnya, ayat sabul insanu allan najma'a izamah tadi. So dia kembali pada ayat tadi, balik-balik lah. Allah Ta'ala menjawab, menyelesaikan keluar mereka dengan Allah Ta'ala sebut, dia kata ayat sabul insanu allan najma'a izamah. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan semula tulang-tulang mereka. Yang kedua, kemudian bala qadirina ala an nusawiya bananah tadi, bahkan mereka Allah mampu untuk menyusun akan jari jemari mereka. Kemudian bahkan sebenarnya mereka terus mendustakan akan hari penghitungan. Justru mereka tidak mahu mengurangkan keseronokan dalam dunia. Sikap seperti ini digambarkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-6. Yasalu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat. Baik, dalam ayat ke-6 pula, Allah Taala ceritakan tentang PL ataupun perangai orang kafir ni, orang yang ingkar Allah Taala tadi. Mereka bertanya kepada para nabi dan pada rasul mereka, yasalu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya bilakah datangnya kiamat. Tapi pertanyaan tadi bukan pertanyaan yang ikhlas. Mereka bukan tanya ikhlas, tapi mereka tanya dalam keadaan mengejek. Macam itulah. Woi Muhammad, bila kiamat? Kau kata kiamat ni berlaku. Bila kiamat ni? Tak ada pun nampak kiamat. Je kan. Jadi mereka memperlekehkan para nabi dan para rasul, terutamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat tersebut dia kata yasalu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat. Maknanya mereka mempertikaikan kewajaran berlakunya hari kiamat dengan penuh sinis dan sekeras kepala. Padahal siapa saja yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka mereka telah melakukan satu dosa yang besar. Malangnya mereka terus berseronok dengan perkara haram yang dilakukan tanpa mempedulikan akibatnya. Sesuai dengan Allah Ta'ala sebut tadi lah, ayat kelima tadi, yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka meneruskan perbuatan yang keji, perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga menyebut dalam ayat yang ada perserupaan dengan ayat kelima ini, di mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna mata, lalu mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bilakah datangnya kiamat yang dijanjikan jika betul kamu orang yang beriman. Ni jadi ayat ni tuan merupakan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 25. Ayat ni nak sebut pada kita bahawa Allah Ta'ala menghikayahkan perkataan orang kafir yang mereka mempertikaikan hari kebangkitan itu. Mereka berkata, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bilakah dia janji, wahai Muhammad, bilakah dia janji yang kau cakap tu? Bila janji tu? Bila kiamat ni? In kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar ya Muhammad, bila? Mereka cakap tu, tanya tadi dalam keadaan mempelekehkan dan juga mengejek-ngejek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga sebut dalam Quran, hayata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Allah Ta'ala sebut, dia kata jauh, amatlah jauh daripada kebenaran apa yang dijanjikan kepada kamu itu. Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia je. Kita mati dan kita hidup silih berganti, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula. Ini perkataan orang kafir. Allah Ta'ala menghikayahkan perkataan orang kafir
kan menyebutkan antara perkataan kafir yang mereka kata itu, dia kata kan amat jauh sekali. Dia kata hayata amat jauh sekali apa yang kamu cakap tu ya Muhammad. Bukankah kehidupan kita ni dan dunia ni, kehidupan kita ni hanya di dunia saja, tak ada hari kebangkitan. Dan kita mati dan kita hidup silih berganti, dan tiada kita akan dibangkitkan hidup semula. Surah Al-Mu'minun. Ni pun samalah. Ni nak ceritakan tentang PN dan perangai orang kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang terakhir yang kita bincang malam ni adalah ayat seterusnya, ayat ke-9 dan yang ke-8, ke-9, ke-10. Fa iza barakal basar wa khasyafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar wa yaqulu insani yawma idzin aina ma fa. Fa iza barakal basar, dan apabila mata menjadi terbeliak, kan, dan apabila hilangnya cahaya bulan, dan apabila matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Pada hari itu manusia berkata, di manakah tempat hendak lari. Jadi ayat yang ke-7, ke-8, ke-9 ini nak cerita tentang suasana kiamat. Faiza barikal basar, dan apabila manusia terbeliak melihat azab Allah Taala, melihat kiamat di mana bintang-bintang berguguran, kan planet-planet cuma berlanggar tu sebab lain. Kalau sebut dalam ayat tu seperti kekatu, kan, gunung-gunung dicabut, kan, kemudian lautan meluap, panas, lautan meluap, kemudian gempa bumi sana, gempa bumi sini dan sebagainya. Manusia seperti orang yang gila. Wa ma hum bisukara, bukanlah mereka itu mabuk atau gila, tapi mereka mabuk itu sebabkan melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat 7 Allah Taala menggambarkan suasana dan keadaan hari kiamat di mana pandangan mata mereka terbeliak. Yang pertama. Yang kedua, nak sebut di sini bahawa hilangnya cahaya bulan. Wa khasyafal qamar. Kemudian yang ketiga, yang apabila matahari dan bulan itu berhimpun atau bercantum, dan kedua-dua cahayanya adalah hilang. Baik. Jadi cahaya matahari dan bulan turut hilang kesemuanya akibat daripada pergantian siang dan malam tidak berlaku lagi. Pergantian siang malam tak berlaku lagi. Kalau sebelum ini ada pergantian siang malam. Jadi bila matahari dan bulan dihimpunkan, lalu tidak ada lagi lah. Bukan maksud himpun ini berlakunya gerhana, bukan. Maksud himpun ini ialah kejadian lain mana digabungkan matahari dan bulan dan tidak ada lagi cahaya antara keduanya. Kemudian tidak ada lagi pergantian siang dan malam. Alam semuanya berubah. Pada ketika itu anak-anak Adam bertanya, di mana nak melarikan diri? Maksud dengan insan ini ialah jenis manusia atau anak Adam. Ia merangkumi orang beriman dan kafir. Sebagai ulama menyatakan bahawa orang kafir sahaja, tidak termasuk orang beriman. Justru orang beriman memang kata mendapat kebahagiaan lah dan perkara yang janjikan Allah Ta'ala. Jadi sebagai ulama dia kata maksud dengan ke mana tempat nak lari ini ialah dituju kepada orang yang kafir lah, yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Semua ada sebagai ulama menyatakan, tafsir menyatakan bahawa sama ada beriman ke tak beriman ke, mereka juga akan mencari tempat-tempat perlindungan lah. Macam tu apabila berlakunya kiamat itu. Baik, nampaknya masa kita dah habis. Alhamdulillah, sekadar itu sajalah kupasan kita pada malam ini dapat ditambah. InsyaAllah kalau ada masa dan ketika pada masa yang akan datang, insyaAllah kita akan menambah lagi perbincangan kita ataupun tafsiran berkenaan surah Al-Qiyamah. Jadi tafsirannya kita dah sampai pada ayat yang ke-9. Kita belum masuk ayat yang ke-11, ke-12 dan belum masuk ayat 14, 15 dan seterusnya lah. Dan ayatnya ada, surah ini ada 40 ayat. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita malam ini insya-Allah sebanyak dapat menambahkan dan meneguhkan iman kita, menguatkan diri kita untuk mengerjakan amalan soleh insya-Allah. Sekian, aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'luman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna bi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. توصلنا بعزة الجبروت وتصمنا بعزة الملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن وطعن البلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.